Di dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan, tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Ma'ruf Ismail dari UPM Sendang, Selangor. Selamat datang ke studio, Dr. Apa khabar? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Dan minggu ini kita akan membincangkan tentang pemakanan, Dr. ya? Ya, insyaAllah. Apakah falsafah permakanan halal lagi baik dalam Islam ni, Dr.? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Falsafah yang agung dalam Islam apabila kita lihat soal permakanan ialah kita makan jangan berlebihan dan sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kita jangan berlebih-lebihan di dalam makanan, dan makanan yang kita makan itu haruslah sebagaimana dalam ayat Quran yang lain, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita dalam makan makanan yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah makanan yang baik dan halal, sebab makanan ini ada yang halal tetapi kurang baik, ada yang baik tetapi tidak halal. Dan dalam Islam, hikmah makanan ialah kedua-duanya harus berpadu, yang halalan thayyiban. Dan kalau dilihat dalam Al-Quran, banyaklah ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan dan sebagainya. Makanan-makanan yang baik, buah-buahan yang baik, susu daripada lembu sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nahl, bagaimanakah lebah dan sebagainya, yang sebahagiannya kita telah bincangkan dalam perbincangan tajuk-tajuk sama ada botani ataupun dalam zoologi dalam ruangan yang lepas. Tetapi dari segi hikmahnya adalah dari segi keywords makanan yang baik dalam Islam sebagaimana yang disebut dalam ayat tadi adalah halal dan thayyiban, yakni yang halal dan yang baik. Apa pandangan tokoh perubatan Islam tentang makanan ni, Doktor? Ya, kalau kita lihat ahli perubatan Islam ataupun ahli perubatan silam yang lampau, umpamanya Ibn Sina, banyak menulis tentang makanan dalam bukunya. Dan di antara pesanan Ibn Sina ialah dia kata, makanlah anda hanya sekali sehari. Ibn Sina menulis dalam Al-Qanun Fit-Tib yang tak dapat saya sendiri amalkan hari ini ialah makanlah hanya sekali sehari. Saya tidak tahu apakah maksudnya. Jangan makan sebelum hadamnya makanan. Makanan tidak boleh makan di atas makan, kata Ibn Sina. Lepas makan belum hadam lagi, makan lagi tak boleh. Itu Ibn Sina kata. Sebab dia ada hubungannya dengan jiwa. Dan ini adalah teori perubatan Ibn Sina yang kita belum kait lagi dengan apakah pandangan ulama. Jiwa itu sebagai kaca, kata Ibn Sina. Ilmu itu ibarat pelita. Hikmah ilahi ibarat nyalaan minyak. Andainya pelita terus menyala, jiwa anda pun hidup. Apabila pelita telah padam, seolah-olah anda pun mati. Makanan ada hubungan dengan jiwa, jiwa ada hubungan dengan hati, dan kehidupan hati ini adalah kehidupan hakiki yang harus dijaga. Itu mengikut Ibn Sina. Dan kalau kita lihat lagi, mengikut teori Ibn Sina, makanan ini ada banyak tabi'in dia. Dia ada panas, ada sejuk, ada kering, ada basah. Ini adalah teori unsur di dalam yang diambil barangkali oleh Ibn Sina, bersumberkan daripada perubatan silam yang diwarisi daripada zaman Yunani. Dan kita kena ingat bahawa perubatan zaman Yunani ini diwarisi daripada Hippocrates, dan Hippocrates pula mewarisi daripada Nabi Syith alaihissalam. Dan oleh sebab itu, apa yang dibawa ke dalam tamadun Islam daripada perubatan luar bukan semuanya daripada Yunani semata-mata, tetapi sebahagian adalah warisan daripada perubatan Nabi-Nabi, termasuklah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim juga banyak nasihat-nasihatnya tentang makanan. Bagaimanakah cara permakanan yang baik, dan ini disebut sebagai ahli hikmah yang diutuskan kepada masyarakat terdahulu yang kemudian disalin oleh ahli perubatan Yunani, termasuklah namanya Galen dan juga Hippocrates. Dan apa yang ada dalam warisan itu sebahagian ialah daripada ahli hikmah dan juga daripada para anbiya yang disalin turun-temurun, termasuk pandangan mereka sendiri. Dan oleh sebab itu apabila yang diwarisi oleh Ibn Sina ini adalah sebahagiannya adalah daripada warisan yang bersambung tadi. Dan kalau kita lihat lagi
Sifat makanan tadi dikelaskan oleh Ibn Sina. Kalau kita baca dalam Al-Quran Fitibnya, dia mengatakan selain pada panas, sejuk, kering dan basah, penyakit juga berkaitan dengan sifat ini. Sebab mengikut Ibn Sina, dia sebenarnya badan kita ini sihat apabila seimbang ramuan makanan yang makan dari segi basah, kering, panas dan sejuknya. Apabila kita sakit, maksudnya keseimbangan. Itu teori mereka. Teori ketika bakteria belum mengambil peranan di dalam penyakit, tetapi mereka melihat bahawa badan itu sendirilah yang menimbulkan kekurangan untuk menerima penyakit. Kalau badan yang sihat, ada bakteria tidak sakit juga. Dan ini akhirnya kita seorang Islam ialah sampai kepada yang menyembuh dari penyakit ni adalah Allah SWT. Tetapi Ibn Sina melihat dari segi konteks unsur badan. Kemudian dia cuba hubungkan pula dengan unsur yang lebih khusus untuk badan yang dibahagi pada 4. Satu ialah darah, kemudian disebut balaram, kemudian disebut hempedu kuning dan hempedu hitam. Apa yang ada dalam badan manusia ini, 4 unsur ini mengambil peranan, dan penyakit juga boleh datang dan juga kesihatan terganggu apabila gangguan di antara 4 ini tidak sama dalam badan manusia, tidak seimbang maksudnya. Dan oleh sebab itu, untuk mengubati penyakit ketika itu, Ibn Sina mengambil langkah untuk melihat makanan kita makan. Makanan yang kita makan ini mempengaruhi kesihatan kita, kata Ibn Sina, dan oleh sebab itu maka setiap pemakanan harus dilihat ramuan dari segi unsur tadi dan juga dari segi akhlak. Akhlak ini adalah kombinasi daripada unsur-unsur yang kita maksudkan tadi. Dan inilah teori perubatan yang diberikan oleh Ibn Sina. Kemudian kalau kita lihat dalam ahli perubatan lain, mereka juga mungkin menyebut dalam bentuk yang berbeza-beza, tetapi falsafahnya sama. Mereka masih lagi melihat kombinasi yang kita sebut unsur-unsur tadi yang mempengaruhi antara makanan dan juga penyakit. Dan oleh sebab itu kita lihat dalam homopati. Homopati mengambil perkara yang seperti ini sebab yang kita sebut pengasas homopati ini mengambil teori perubatan Ibn Sina ini, dan dia telah mengolah kembali untuk melihat bahawa penyakit ini datang kerana pertahanan badan kita yang lemah, bukan disebabkan oleh unsur luar, bakteria semata-mata. Sebab bakteria ini sentiasa ada, cuma dia mempengaruhi bila badan kita tidak mempunyai kekuatan. Dan teori ini ialah disebut sebagai Hahnemann ini, dan Hahnemann ini mengkaji tulisan Ibn Sina, dan dia adalah seorang Muslim yang pengasas perubatan homopati tadi ialah seorang Muslim bernama Hahnemann. Walaupun dia tidak mengisytiharkan Islamnya, mereka yang mengkaji melihat ditemui sejadah dan Al-Quran di biliknya menunjukkan dia seorang Muslim. Dia melakukan solat tetapi dalam bentuk yang bersembunyi, mungkin dalam keadaan suara ketika itu tidak mengizinkan untuk mengisytiharkan keislamannya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, barangkali dia mengkaji tulisan-tulisan Ibn Sina dan juga tulisan-tulisan ahli perubatan yang lain, sehingga dia menimbulkan satu teori yang berbeza dengan teori barat yang mengatakan bahawa penyakit ini datang daripada luar, daripada bakteria semata-mata. Tetapi dia berpegang kepada penyakit inilah kerana kelemahan pertahanan. Musuh memang ada, tetapi musuh tidak ada kesan sekiranya pertahanan kita baik. Itu teori perubatan Ibn Sina. Dan Ibn Sina juga pernah mengatakan bakteria. Dia pernah membayangkan bahawa udara ada satu haiwan yang seni yang mempunyai unsur penyakit. Apabila kita terhidu, maka kita terkena penyakit. Itu apabila pertahanan badan kita tidak kuat. Dan teori ini digabungkan oleh Ibn Sina dalam buku Al-Quran Fitib. Apakah sebabnya terdapat ikhtilaf ulama dalam persoalan halal haram sesetengah makanan ini, Doktor? Ya, sebab tidak ada satu perkara yang jelas kecuali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan makanan-makanan yang haram dalam Al-Quran. Umpamanya binatang yang haram itu termasuklah segala bentuk yang buruk, termasuklah bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan sebagainya, arak dan sebagainya. Itu yang jelas. Tetapi yang tidak disebut apakah dia halal ataupun haram, yang tidak disebut dalam Al-Quran. Tetapi ada prinsip asas, halalan tayyiban. Dan yang bukan yang khaba'is adalah yang buruk, yang sifatnya adalah yang halalan tayyiban. So, yang manakah makanan yang tayyiban? Yang jelas itu sudah jelas. Jadi ada satu prinsip dalam hukum fiqh disebut sebagai al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap yang asal, hukum asal bagi setiap yang asal ialah harus. Umpamanya kita dapat satu makanan, maka kalau tidak ada dalil yang mengatakan dia haram, ialah dia halal. Tetapi apakah dia baik? Umpamanya kita ambil contoh sotong atau ketam. Bagi setengah ulama, dia mengatakan sotong adalah najis.
bentuknya belendeh, kotor. Sebab itu mereka mengharamkan. Umpamanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan sotong adalah haram sebab jejik. Lihat benda pun jejik. Tetapi kita di Malaysia, kita tidak melihat jejik. Kita melihat dia adalah makanan yang lazat. Sebab budaya kita melihat sotong ialah haiwan yang baik untuk dimakan. Dan budaya kita menentukan dia adalah halal sebab dia adalah halal dan tayyiban. Tayyiban itu dari segi masyarakatnya. Al-urf al-muhkamah, muhkamatun. Al-urf muhkamatun maknanya apa yang dilakukan oleh masyarakat itu menjadi timbang tara kada atas apa yang diharamkan ataupun dihalalkan. Dalam konteks dia tidak ada nas yang jelas. Jadi di sinilah mereka berselisih paham. Umpamanya halazun. Halazun ini kalau kita lihat di Malaysia lebih kurang siput babi. Halazun ini di Afrika merupakan makanan yang paling lazat bagi mereka. Sebab halazun ialah binatang yang sangat enak. Tetapi di Malaysia kita lihat jejik. Kita lihat siput babi itu satu benda yang jejik. Oleh sebab kita haram. Tapi mereka halal. Di Afrika, restoran kita panggil senyum restoran. Ialah restorannya sangat pandang tinggi sebab menyediakan halazun ini satu hidangan yang istimewa. Halazun ini bukan tepat seperti siput babi kita. Tetapi ada ciri-ciri yang sama. Dan oleh sebab itu, berbezanya tempat, berbeza hukum tentang makanan. Itulah sebabnya kita di Malaysia, kita terdedah kepada uruf kita. Umpamanya kita lihat dalam sejarah ataupun dalam hukum dot. Setengah masyarakat melihat dia adalah sebagai jejik. Tetapi setengah masyarakat melihat dia sebagai makanan yang enak dimakan. Bagi penduduk Madinah umpamanya, Rasulullah melihat dot, dia tidak kata apa-apa sebab dia tidak makan saja. Tetapi sahabat-sahabatnya makannya. Jadi kalau nak lihat jejik, baik dan bagus ini, nak ambil standard yang siapa dia. Maka para ulama mengatakan kita lihat standard orang Madinah. Kalau orang Madinah kata makanan itu baik, maka kita pun harus menerima dia sebagai baik. Kalau dia rasakan tidak baik, maka kita harus mengharamkan dan kita dah seterusnya. Tetapi makanan-makanan dalam laut umpamanya umumnya adalah halal kecuali ada racun. Yang siput babi di Malaysia tadi dia ada racun rupa-rupanya. Tetapi ada syarikat daripada Perancis datang ke Malaysia nak blur siput babi kita untuk bawa balik ke Perancis dan mereka ada kaedah untuk menghilangkan racunnya. Apakah siput babi ini akan halal pun di sana? Begitu jangan ikan buntal. Ikan buntal juga ada racun. Tetapi bagi masyarakat yang boleh membuang racunnya, apakah dia juga masih haram? Perkara situ tidak ada satu yang definite. Oleh sebab itu dia bergantung kepada uruf dan juga sifat yang dikaji oleh manusia yang berbeza-beza. Kalau kita lihat di Malaysia, sebuah kitab yang Furu' Masail yang ditulis oleh Syekh Dawud Al-Fatani, dia menghuraikan makanan-makanan yang tidak ada dalam kitab ditulis di negara Arab. Sebab dia lebih faham tentang makanan-makanan yang ada di negara kita. Oleh sebab itu dia menyenaraikan di antara makanan-makanan yang halal di negara kita di dalam kitabnya Furu' Masail. Sebab dia lebih faham tentang makanan-makanannya. Umpamanya kita heran juga bagaimanakah setengah masyarakat melihat penyung itu tidak boleh dimakan tetapi telurnya boleh dimakan. Perkara ini menimbulkan perbahasan yang panjang dalam kalangan ahli-ahli fiqh. Dan oleh sebab itu permakanan yang baik dan halal ini harus datang sekali. Dan dia masih subjektif sebenarnya. Sebab dalam Al-Quran hanya memberikan garis kasar saja. Sebab asal sesuatu adalah halal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap asal, hukum asal bagi sesuatu itu adalah halal. Ibahah harus illa biqarinah. Kecuali ada qarinah yang mengharamkannya. Tapi ada pandangannya semuanya haram kecuali ada qarinah yang menghalalkannya. Ini dua pandangan yang berbeza. Maka oleh sebab itu makanan, kita lihat satu makanan dilihat dalam dua dimensi yang berbeza. Berbeza udang pun sama juga. Kita melihat makanan yang lazat, tetapi bagi kawan-kawan kita di India, dia melihat perkara ini adalah haram. Kita makan dengan kawan kita, dia kata haram tu udang. So itulah bagaimana tidak maknanya Islam membuka luas ruang ini untuk dibincangkan. Umpamanya kita adalah sederhana di antara mazhab dengan mazhab, kita mengambil jalan tengah. Sebab antara perkara yang jelas ialah yang keji, yang khaba'is. Makanan yang kita lihat tak jiwa manusia yang bersih rasa menolak, maka dia adalah haram. Sekarang dalam konteks itu. Lalu orang tanya ayam. Setengah ayam di kampung, kita lihat ayam di kampung, dia memakan makanan yang keji. Dan
bagi setengah kawan yang melihat dia keji, dia tak makan ayam. Sebab bukan kerana haramnya, kerana dia melihat perkara itu tidak sesuai dengan jiwanya. Kawan saya tak makan ayam. Sebab bagi dia tak boleh ayam makan berbagai-bagai benda yang melata-lata. Bahkan mengikut kawan saya ni, dia kata kalau nak lihat tupai itu lebih bersih daripada ayam. Tapi itulah bagaimanakah masyarakat melihat sesuatu haiwan itu bersih ataupun kotor. Uruf ada peranan. Al-urf muhkamatun. Uruf itu diambil timbang tara. Bukan sebagai hukum tetapi sebagai timbang tara. Itu adalah bagaimanakah perbezaan di antara mazhab dengan mazhab, kerana mereka melihat makanan itu berbeza-beza. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Temaru Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Kata wabillahi taufiq wa